Okay guys, selamat pagi. Hari ni aku berada di Pasar Pendas. Hari ni aku plan nak buat satu resepi. Dan aku nak beli makanan laut, iaitu kila. Okay. Boleh tengok dah kemeriahan pada waktu pagi di Pasar Pendas, Nila Patah. Hari ni kita dah sekarang kita dah beli kila. Okay, inilah kila. Jadi aku terangkan lebih lanjut bila aku dah sampai kat rumah nanti. Okay, jom check it out. Ini adalah kila yang saya beli tadi di pasar. Okay. Nanti saya akan tunjukkan cara nak masak benda ni. Sebelum kita menuju ke adegan utama untuk memasak kila, hari ni aku nak share sikit perkataan kila kepada korang. Depan mata korang ni adalah cengkerang kila yang dulunya aku pernah makan isinya dan kulitnya aku simpan untuk buat perhiasan. Okay. Kila ni ada dua spesies yang berbeza walaupun berada dalam satu family yang sama. Kita tengok daripada segi nama dulu. Okay. Di depan ni nama tempatannya ialah kila, manakala cengkerang ni nama tempatannya kila India. Berbeza dari segi nama kan, betul tak? Sama juga dalam bahasa Inggeris. This is a noble bolute and this is a Indian bolute. Berbeza juga dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau kita nak tahu dalam bahasa saintifiknya, nama saintifiknya lain, sangat lain. Kerana nama dia ni dalam nama saintifik ialah Symbiola nobilis dan ini ialah Melo-Melo. Nak cerita pasal kila ni merupakan haiwan, merupakan siput yang paling terbesar dekat kawasan rumput laut. Kila ni agak pelik cara pemakanan dia kerana kila yang besar akan makan siput-siput yang lebih kecil daripadanya. Kadang-kadang kila yang besar macam Melo-Melo ni akan ngap je yang haiwan yang lebih kecil daripada dia. Dia akan makan. Selain itu, kita boleh buat comparison antara dua kila ni, iaitu dari segi kita tengok pada corak cengkerang mereka. Agak lain dan berbeza. Bagi aku, kedua-dua cengkerang ni, cengkerang paling menarik untuk dibuat. Cengkerang menarik kalau kita nak buat perhiasan adalah kila biasa ni. Tengok, sebab kalau kita tengok corak dia lebih cantik. Selain tu, kita nak bezakan tentang kila ni, kita boleh tengok daripada ketebalan kila ni. Antara dua kila ni, kila yang biasa ni lebih tebal kulit dia berbanding kila India ni. Kalau korang pegang, korang dapat tahu yang ni lebih tebal berbanding kulit yang ini. Sebab tu kalau kita hempas, yang kulit ni akan pecah dulu berbanding kulit ini. Kulit ni akan pecah tapi dia akan pecah bahagian hujung ini. Selain itu, kita juga boleh bezakan daripada isi kulit kila ni. Aku ambil contoh ya. Okey, ini isi kulit Indian bolute. Tengok isi kila dia. Dia masih hidup lagi ni. Isi dia agak lain. Dia berjalur-jalur gitu berbanding dengan kila biasa, isinya bintik-bintik. Nampakkan perbezaan dia? Ketara sangat. Cuba korang tengok kulit ni dengan kulit kila yang satu lagi. Tengok, ketara perbezaan dia, corak dia. Tengok. Sebab tu kalau aku rasa kita buat cenderamata mata tu nampak macam cantik. Satu lagi kan aku nak share. Antara dua ni, kenapa warna yang sini jadi lebih macam yang ni gelap dan ni lebih terang sikit? Okey, jawapan dia, bila korang dah buang isi dia, korang dah makan isi dia, dan kulit ni korang letak kat luar rumah, korang kenakan cahaya matahari, makin hari kulitnya akan pudar. Semakin pudar, warna dia akan luntur. Dia akan jadi macam gini. Bagi aku, semakin lama kita kalau untuk buat cenderamata, semakin lama kita biarkan di tengah hari, semakin cantik kita nampak kulit tu. Kerana dia akan luntur daripada warna yang dalam dia, garisan tak luntur lagi. Tapi makin lama kita biarkan, makin bertahun-tahun, maka yang lain ni akan menjukar jadi warna keemasan, lagi cantik. Nanti aku akan buat video seterusnya berkaitan dengan cara untuk clean kulit ni dan buat cenderamata.
Sebelum kita cerita dengan lebih lanjut, mesti akan ada tanya kenapa kita tak lepaskan balik. Sebenarnya daripada keseluruhan kulit yang aku ambil, aku hanya ambil beberapa saja dan selebihnya akan aku lepaskan di laut. Kita boleh makan kilah ni, tapi kita mesti berpada agar tidak menyebabkan kepupusan kepada haiwan ini. Mari kita ke adegan seterusnya untuk memasak kilah. Tengok, masih hidup. Dia nak lari. Okey. Cara nak masak benda ni pula mudah aja. Pertama kali kita mesti rebus benda ni semua. Untuk pengetahuan, kilah ni tak perlu merendam dengan air masin kerana kalau kita rebus, dalam ni tak akan ada pasir langsung. Kita perlu rebus dengan kulit-kulit ni sekali. Kerana kalau kita tak rebus, isinya tak akan mudah keluar. Sebab tu kita perlu rebus haiwan ini. Kita boleh rebuskan terus walaupun mereka masih hidup. Jangan persoalkan kenapa kita rebus walaupun benda ni masih hidup. Tak. Sebab memang boleh buat ni tu untuk nak keluarkan kulit ni. Sebab kilah ni boleh bertahan lama, selama 2 hari kalau tak kena air masin. Tapi kalau selebih 2 hari, dia akan bertukar warna. Daripada yang kulit yang ni, dia akan bertukar jadi warna kehijau-hijauan kerana dia tak dapat oksigen. Okey, mari kita langkah seterusnya, kita letakkan dalam periuk. Okey, kita tinggal masuk je semua. Tak kisah kita nak letak dia terlentang ke terungkup ke menegak, asalkan kita muat untuk semua ni masuk kan. Okey, nak rebus kilah ni mudah je. Kita letak air agar melepasi daripada kilah ni. Yang penting isi dia semua wajib kena air. Okey, isi dia belah air warna. Ni dah boleh angkat. Selepas kita rebus kilah tu, kita boleh tengok panas. Dia punya kulit dah berubah warna dia. Tengok. Dia pun jadi kecut. Tadi bukan main besar, tapi bila dah rebus dia jadi kecut. Senang je cara nak keluarkan dia. Kita kena congkel pakai benda ni, pakai pisau. Oh, terpelanting pula. Panas. Bila dah rebus, cara kita nak keluarkan dia senang je. Ambil satu contoh. Panas sikit Okey, boleh nampak kan macam ni. Kita congkel pakai pisau. Tarik je gitu. Wah. Ni dalam kulit ni ada lagi isi yang tertinggal. Isi macam dia punya perut, usus ataupun tahi ada lagi kat dalam ni. Dalam cekerang ni. Dia kadang tak semua keluar. So kalau kita nak buat cedera hati ke, kita kena pastikan dalam dia betul-betul kering dan tak ada isi yang tertinggal. Kalau tak, cendera hati kita akan berbau busuk. Okey, ni isi dalam kilah. Kita keluarkan. Tengok. Ni yang kita nampak bahagian permukaan dia, dan ni bahagian belakang dan bahagian badan dia. Nampak? Tengok, licin sikit. Tapi panas. Okey. Lalat. Benda ni mudah je kalau nak kita nak siang ataupun kita nak potong. Untuk masak benda ni kita kena pastikan isi dia dipotong dengan halus, sehalus-halusnya agar mudah untuk kita masak. Satu lagi, isi yang warna hitam ni lebih keras, sebab tu kita potong halus. Kalau tak, kita susah untuk gigit ataupun makan. So
Kita potong dulu. Panas. Boleh potong halus, boleh potong dadu, ikut keselesaan masing-masing. Macam gini saya potong nipis segini, lepas saya makan. Dia sebab dia tak letak sambal ke apa, tak masak dengan sambal, dia tak rasa. Tapi rasa manis lah kalau kita makan. Saya potong lagi. Macam sebesar gini, kita potong lagi bagi senang nak gigit nanti dia dah masak. Aku lebih suka potong bentuk dadu lah. Ataupun suka tak kisah ikut selagi mana aku boleh potong. Kalau boleh aku nak lebih kecil sebab senang nak makan nanti. Selepas kita makan benda ni, patalaran dia kita jangan minum air kopi. Sebab takut pening kepala ke apa, dikuat hati lagi. So better kita elakkan lah daripada apa-apa yang boleh terjadi. Benda ni boleh masak macam-macam. Boleh masak sambal ataupun dalam sayur goreng. Tak kisah kangkung goreng ke apa, nak letak benda ni pun boleh. Kita potong dadu macam ni, boleh makan dah. Ni galakkan potong dadu lah, mudah. Tak dadu kita boleh potong nipis. Benda ni agak melekit. So kalau macam korang nak hilangkan lendir dia, korang boleh basuh dengan air asam untuk bagi hilangkan lendir dia. Okay, yang tadi bahagian keras dan ni bahagian yang paling lembut. Senang untuk kita makan. Kita potong senang je, lembut. Yang ni nak potong macam mana tak kisah, besar-besar ke apa ke semua boleh, ikut pada kesesuaian masing-masing. Kita ambil satu contoh, kita makan. Aku suka bahagian ni, aku suka bahagian makan yang bahagian lembut ni. Potong dua je. Okay, kita makan. Makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ni adalah makanan favorit aku. Aku suka gila lah. Bagi aku dia macam kenyal-kenyal, lihat sedap. Bahagian lembut tu sedap, bahagian ujung tu. Serius, kalau makan ni tak ada pasir. Sebab tu kalau kau beli kilang, aku beli lebih sebab belum masak lagi, kena merata. Buka sikit. Tengok, kenyal. Satu lagi guys, kalau macam dalam kilah, ni bahagian belakang yang aku dah berjaya keluarkan. Kalau boleh yang belakang ni jangan ambil, sebab yang ni lebih kepada pancreas ataupun najis dia. So yang ni yang kadang-kadang kita makan nanti boleh jadi pening kepala. Ni elakkan makan yang ini. Yang bahagian belakang dia warna hijau, so elakkan makan. Sebab dia orang kampung panggil ni tahi kilah, so better tak makan. Dalam seekor kilah kita boleh dapat sebanyak gini, lebih kurang segenggam. Oh, jatuh pula. Lebih kurang segenggam, boleh tengok. Dengar tahu dah makan ni jangan minum air kopi, takut pensan kan apa kan. Sebab takut kita ada tidak balas dengan air kopi. Biasalah, sebab kau pernah dengar kan, kalau kita makan telur belangkas pun tak boleh minum air kopi sebab ada tidak balas. Takut nanti tu boleh pensan.
Okay guys, selepas kita dah siap siang kilah, inilah hasilnya sambal kilah. Kau boleh makan dengan nasi ataupun boleh mengatai itu saja. Boleh macam-macam cara masak. Ni antara yang aku buat ialah sambal kilah, favourite aku. Okay, jom kita cuba makan. Sedap. Sedap. Korang boleh cuba resepi ni, dan korang boleh tukar resepi lain yang mengikut cita rasa korang. Terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.